Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam sesi online Tata Bahasa Asas Bahasa Arab. Sebagaimana yang telah diberitahu dalam grup kita, kita akan sambung latihan-latihan pada pelajaran 4. Bagaimana terpapar di depan kita lah. Seperti biasa, kita akan ulang ingat apa yang kita telah buat dalam pelajaran yang keempat yang bertajuk wazan 5. Jadi kepentingan wazan 5 ni ialah dia merupakan asas bagi, boleh kita katakan, bagi semua wazan-wazan di dalam pembelajaran bahasa Arab dan pembentukan perkataan. Jadi wazan tu banyak, tapi bagaimanakah kita nak menangani wazan-wazan ni? Kita mulakan dengan wazan 5. Jadi wazan 5 tu kita telah huraikan. Kalau kita scroll, ada 5 bahagian ataupun 5 konsep dia. Iaitu kata kerja telah berlaku, kata kerja sedang berlaku, pelaku bagi kata kerja, dan benda yang di mana kata kerja itu berlaku pada dia, dan kata terbitan. Jadi kepentingannya ialah apabila kita jumpa satu kata kerja ataupun salah satu daripada wazan 5 ini di dalam teks yang kita baca, sepatutnya sebagai seorang pelajar yang telah menguasai bahasa Arab tu, kita mesti ada objektif ya, iaitu kita boleh menyebut 5 ni sekali. Contohlah kalau sebut Alhamdulillah, Alhamd ialah kata terbitan. Alhamd ialah kata terbitan ya, iaitu al-masdar sebut ya. Jadi kita sepatutnya kalau kita dah belajar dengan mantap, kita sepatutnya boleh menyebut perbuatan ataupun kata kerja telah berlaku ataupun kata kerja sedang berlaku ataupun kata pelakunya ataupun kata yang dilaku dan pastilah dia masdarnya ataupun kata terbitannya. Jadi ini objektif dia sebenarnya. Jadi kalau wazan 5 ni penting, jadi kita perlu daripada peringkat awal ni untuk menguasai wazan 5 ini supaya insya-Allah kita punya pembelajaran ini akan dapat berjalan dengan mantap lah. Jadi saya suka mengulang-ulang ni kerana kita tidak memadai kali lalu. Kadang-kadang kita perlu diulang-ulangkan supaya konsep-konsep ni ataupun tajuk-tajuk ini jelas bagi kita. Jadi kita dalam pelajaran keempat, kita telah bincangkan tentang wazan 5 ni. Iaitu ada kata kerja telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku dan juga kata terbitan. Dan kita telah huraikan kalau wazan yang pertama ni telah berlaku, bagaimana bentuk dia? Wazan dia fa'al. Dan kalau sedang berlaku, yaf'al. Dan kalau pelakunya, fa'il. Kalau yang dilaku, benda yang berlaku pada dia, disebut maf'ul, wazan dia. Dan kata terbitan ni ialah fi'il. Dan kata terbitan bagi wazan 5 ni, dia tidak semestinya fi'il. Dia boleh bermacam-macam. Yang menentukan ialah kamus. Jadi benda ni kita akan ulang lagi. Hari ini sebagai pelajaran keempat ni, sebagai pengenalan sahaja ya, ataupun sebagai mendapat idea, mendapat gambaran bahawa bagaimanakah bentuk wazan 5 itu dan bagaimanakah susunan dia, turutannya. Dimulakan dengan kata kerja telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku dan kata terbitan. Dan ini sepatutnya kita boleh menghafalnya. Susunannya, sepatutnya kita boleh menghafalnya supaya nanti kalau kita nak melatih, mengukuhkan lagi, kita boleh sebut kita boleh sebut mengikut turutannya. Macam tadilah, kalau Alhamdu, kita boleh sebut Hamid, Yahmad, Hamid, Mahmud dan Hamd. Turutan begitulah. Kalau Malik Yaumiddin, Malik, kita boleh sebut dia Malak, Yamlik, Malik, Mamluk dan Milk. Jadi ini tujuan dia lah, kita kena hafal turutan tu dan untuk melatih supaya kita mantap, kita menguasai ilmu ni dengan baik, kita sepatutnya boleh menyebut daripada kata kerja telah berlaku iaitu al-fi'l al-madhi, kemudian kata kerja sedang berlaku al-fi'l al-mudhari', kemudian pelakunya ataupun disebut isim al-fa'il ataupun yang dilaku padanya isim al-maf'ul ataupun kata terbitan iaitu al-masdar.
Jadi turutan ini penting dari segi kita nak memantapkan. Ya. Kita boleh juga sebut mana-mana, tapi sebaik-baiknya kita sebut mengikut turutan ini. Dan kita juga telah sentuh bagaimana nak terjemahkan kata kerja telah berlaku bagaimana, kena letak perkataan telah, dan sedang berlaku bagaimana. Mengikut konteks ayat, kita akan sebut kata kerja itu saja, ataupun kita letaklah perkataan seperti akan dan sebagainya. Dan pelaku, kita pun telah bincang bagaimana nak terjemahkannya. Setengahnya kita boleh letak per saja, penulis dan sebagainya. Setengahnya kita kena letaklah perkataan-perkataan tambahan untuk menunjukkan makna bahawa dia yang melakukan suatu perbuatan ataupun suatu perkara itu berlaku daripadanya. Dan yang dilakukan begitu juga, kadang-kadang kita kena letak perkataan lain sebagai tambahan, dan kadang-kadang kita boleh terjemahkan mengikut apa yang ada dalam bahasa Melayu. Dan kata terbitan kebiasaannya dia ada letak per, an, ataupun an di belakangnya, penulisan, pertolongan, penculikan dan sebagainya. Ini kita telah bincangkan, jadi diharap kalau kita rasa tak begitu mantap, kita boleh rujuk pada YouTube ya, ataupun rakaman pelajaran yang telah lepas yang telah saya uploadkan kepada YouTube. Baik, juga kita telah membincangkan bagaimana nak menterjemahkan suatu perkataan itu sama ada daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu ataupun bahasa Melayu kepada bahasa Arab dengan mengikut wazan yang paling sesuai melambangkan apa yang kita nak sampaikan. Dan yang paling ketara yang saya sebut ni ialah kalau di sini ya. Kalau suatu perkataan itu, satu perkataan kata kerja tidak menunjukkan kepada masa seperti telah baca ataupun sedang membaca, kita sebut membaca saja, kita gunakan kata terbitan dia ataupun masdar. Jadi ini insya-Allah kalau kita buat latihan nanti kita akan boleh memantapkannya. Jadi tinggallah sahaja di dalam pelajaran untuk hari ini kita nak buat latihan yang mana latihan ini juga memantapkan lagi, memperkokohkan lagi apa yang kita telah bincangkan sebelum ini. Jadi kalau kita sempat hari ini, kita selesai latihan ini, kita akan beralih kepada pelajaran kelima. Baik, kita teruskan kepada latihan pelajaran 4. Ya. Latihan pertama ni, memilih wazan kata kerja telah berlaku dan sedang berlaku. Jadi yang mana satu kita nak pilih? Ya? Jadi maksudnya kita pilih itu dalam bahasa Arab lah, mana satu kita nak pilih, ya? Ataupun kita kena tahu wazan-wazan di bagaimana. Jadi ini arahan simple, dia tandakan betul dan sebagainya, dan juga tulis wazannya sebagaimana dalam contoh yang pertama. Jadi ini ayat dia. Ya. Raja' Ahmad ila baitih. Maksudnya telah kembali Ahmad ke rumahnya. Jadi Ahmad telah pulang ke rumahnya. Jadi kata kerja ni ialah inilah raja'. Ya, kerana bentuk dia begitu ya, fa'al. Jadi kalau kita lihat ayat ni, kita seharusnya kita dapat lihat bahawa raja' ini bentuk dia fa'al sebagaimana dalam wazan 5 tu. Mungkin kita boleh lihat wazan 5. Baik, kita lihat ya wazan 5 kembali. Jadi ini yang kita perlu hafal ataupun kita perlu jelas supaya kita boleh menentukan mana satu perkataan yang digunakan. Ini fa'al. Kerana telah berlaku yaf'al, ada ya di awalnya. Berbeza dengan fa'al ni 3 huruf saja. Kemudian kalau fa'il ada alif dia selepas fa. Fa'il. Dia bila kita lihat perkataan yang bentuk dia begini, kita tahulah dia ialah kata pelaku. Kalau ada mim di awalnya, kemudian ada waw ditambah di sini. Jadi kita tahulah ini ialah maknanya ialah kata nama yang dilaku, maksudnya perbuatan berlaku padanya. Dan juga kalau ada bentuk seperti fa'il dan sebagainya, dan kita akan jumpa banyak lagi contoh-contoh kata terbitannya. Kita tahulah bahawa dia ialah kata terbitan ataupun al-masdar dan terjemahannya bagaimana. Jadi itu yang kita nak latih dalam latihannya. Jadi latihan yang pertamanya, ini sebagai contohnya, raja'. Jadi raja' ni bukannya yaf'al bentuknya, bukannya fa'il, bukannya maf'ul dan bukannya fi'il. Jadi jelaslah bahawa ini ialah kata kerja. Jadi kita tandakanlah jawapan telah berlaku dan wazannya ialah fa'al. Baik, seterusnya. Ini untuk mengukuhkan saja ya, tak ada masalah katanya. Kita dah boleh buat dah. Tetapi kita perlu untuk pastikan bahawa kita betul-betul faham ya.
Baik, seterusnya kalau kita lihat nombor 2, katabat Aminah risalah, dan kita dah bincangkan sebelum ni ya. Iaitu katabat tu ada ta di akhirnya dan ta ni baris mati. Jadi ini menunjukkan kepada perempuan. Jadi kata kerjanya ialah katabat. Jadi adakah dia telah berlaku ataupun dia sedang berlaku? Kalau kita menguasai wazan 5, kita tahulah ini ialah kata kerja telah berlaku. Jadi terjemahannya ialah Aminah telah menulis sepucuk surat. Katabat Aminah risalah. Risalah iaitu tak ada alif lam, dia menunjukkan pada makna satu. Jadi kita nak terjemahkannya, kita letaklah penjodoh bilangan bagi satu, bagi kata nama surat. Jadi kita kata sepucuk. Sepucuk surat. Jadi jawapan ini ialah kata kerja telah berlaku. Sinilah kita letak tanda betul ni di sini ya. Oops, dia lari pula. Baik. Dan wazannya ialah jadi kalau kita nak tulis ini, kita kena boleh menulislah. Wazannya ialah fa'alat. Fa'alat. Jadi kalau dalam komputer ni dia lari sikit ya. Tapi kita tulislah sebagai latihan ya. Untuk menunjukkan wazan katabat itu. Baik, rasanya tak ada masalah. Kita lihat contoh ataupun latihan yang ketiga. Di sini ya'kul. Ya'kul al-rajul al-mauz fi ghurfatih. Jadi perkataan kata kerjanya ialah ya'kul. Ya'kul ni kita kalau kita dah menguasai pasal ni memang kita boleh tahulah ini ialah sedang berlaku. Dia sedang berlaku kerana di awalnya ada penambahan ya. Jadi apabila sedang berlaku, kita pilihlah bukannya telah berlaku tetapi sedang berlaku. Dan wazannya ialah kalau kita boleh tulis wazan di sini, wazannya ialah ya yaf'ul. Jadi kita ikut. Ya ni memang penambahan ditambah dan tinggal 3 huruf yang asal. Kerana kalau kita dah hafal ni yaf'ul, kita tahulah fa ain lam itu ialah huruf asal. Dan ya ditambah. Jadi hamzah, kaf, lam, itulah dia huruf asal, huruf dasar yang menunjukkan makna makan. Oleh kerana ya ni di awal, dia menunjukkan dia sedang berlaku. Perbuatan ini sedang berlaku. Dan kalau kita terjemahkan, begitulah. Ya'kul maknanya dia sedang buat sesuatu. Jadi yang ni kita mestilah menguasai perbendaharaan kata. Jadi lelaki itu sedang makan pisang di biliknya. Fi ghurfatihi al-mauz, iaitu pisang. Baik, jadi ini latihan untuk mengukuhkan 5 wazan ni. Dan kalau kita dapat menguasai dengan mantap ni, insya-Allah pada akan datang nanti bila kita buat pecahan wazan kata kerja telah berlaku, kata kerja sedang berlaku, pecahan dia ada lagi ya. Dan pelaku dan yang dilaku dan masdar ataupun kata terbitan, kita akan mudahlah untuk memahami perubahan-perubahan yang berlaku pada wazan asal ni, iaitu wazan 5 ni. Baik, nombor 4. Tarak at-talib al-kurrasa fi al-fasl. Dia kata kerjanya ialah tarak. Jadi nampaklah bahawa 3 huruf saja dan baris yang paling atas. Jadi fa'al. Bila fa'al dia ialah kata kerja telah berlaku. Jadi latihan itu saja nak bezakan di antara sedang berlaku ataupun telah berlaku. Jadi kita pilih inilah sebagai jawapan dan wazannya ialah fa'al. Fa'al iaitu wazan pertama daripada wazan 5 fa'al. Baik, tak ada masalah. Ini nak mengukuhkan sahaja wazan 5 itu. Telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku dan kata terbitan. Seterusnya, nombor 5 ni. Al-um tatbakh fi al-matbakh. Jadi kata kerja yang ditulis di sini ialah tatbakh. Ya, bila tatbakh, ini bukanlah telah berlaku. Maksudnya ini sedang berlaku. Kerana ada huruf penambahan di awalnya daripada 3 huruf. Baik, maknanya ialah mak sedang memasak di dapur. Mak sedang memasak di dapur. Dan kita pilihlah jawapannya. Ini sedang berlaku dan wazannya ialah tatbakh. Jadi kita boleh menyebut 10 wazannya dalam bahasa Arab iaitu taf, taf'al. Kita gantikan saja. Ta, ba, kha. Ganti dengan fa, ain, lam. Jadi inilah wazan dia. Jadi tatbakh, apakah wazan tatbakh? Wazan ialah taf'al.
Baik, seterusnya nombor 6. Dhahab at-talib ila al-fasl ams. Pelajar itu telah pergi ke kelas malam. Perkataannya kata kerja ialah zahab. Jadi zahab ni jelaslah dia ialah kata kerja telah berlaku. Wazannya ialah fa'al. Jadi ini perlu kita buat selalu supaya kita betul-betul dapat faham ataupun menguasai apa yang ditunjukkan oleh perkataan itu. Adakah dia telah berlaku ataupun dia sedang berlaku. Bezanya di antara dua ni, dan kita akan buat lagi pada pelajaran 5 nanti, bahawa ada penambahan-penambahan. Kalau di awal 3 huruf dasar tu dia sedang berlaku. Kalau ditambah di akhir, dia ialah telah berlaku. Jadi kita akan lihat banyak lagi contoh-contoh ini pada pelajaran 5 insya-Allah. Jadi wazan ni ialah zahab, ya. Perkataan ni ialah zahab dan wazan ni ialah fa'al. Jadi dia ulang-ulang ni supaya kita mantap, ya. Baik, nombor 7. Taftah Aminah asy-syubbak kulla sabah. Jadi taftah menunjukkan ada huruf penambahan di awal ni. Jadi dia ialah kata kerja sedang berlaku. Apakah maksud ayat ni? Aminah membuka tingkap setiap pagi. Jadi dia tidak menunjukkan telah berlaku, tapi dia menunjukkan satu perbuatan yang berterusan. Kalau perbuatan itu berterusan, macam adat dia buat sesuatu, katakan dia membuka pintu membuka tingkap tiap-tiap hari, kita gunakan wazan sedang berlaku. Jadi perkataannya ialah ataupun kata kerjanya ialah telah sedang berlaku, dan wazannya ialah daripada taftah ni kita tahulah bahawa wazannya ialah taf'al. Seterusnya nombor 8. Fahim Muhammad hadza ad-dars. Maksudnya apa? Telah faham Muhammad ini pelajaran. Maksudnya Muhammad faham pelajaran ini. Kita nak lihat perkataannya. Perkataannya kata kerja itu ialah fahim, dan dia ialah kata kerja telah berlaku. Dan wazan ni ialah fa'il. Dia lain sikit, kita akan sentuh nanti. Wazan dia bukan fa'al tapi fa'il, mengikut baris tu. Jadi fa'il. Bukannya fa'al, kerana kita akan sentuh nanti dia terdapat perubahan pada ain ni, baris ni. Kadang-kadang dia boleh fa'al, kadang-kadang dia boleh fa'il, kadang-kadang dia boleh fa'ul. Jadi itu kita akan sentuh dengan detail nanti insya-Allah pada pelajaran yang ke-5. Kita teruskan kepada nombor 9. Aminah daiman tarfa yadaha. Kata kerjanya ialah tarfa. Jadi jelaslah bahawa inilah kata kerja sedang berlaku. Jadi maknanya Aminah sentiasa mengangkat tangannya. Jadi ini menunjukkan makna adat, makna kebiasaan. Bila makna kebiasaan sesuatu itu kita gunakan kata kerja sedang berlaku. Ya, tarfa' wazan ialah taf'al. Kita boleh tulis taf'al. Ya, tak ada masalah. Kalau ada masalah kita boleh terus bertanya, ataupun kita boleh buat bincang pada sesi kedua, insya-Allah. Kita masuklah kepada latihan kedua. Baik, latihan kedua ni ialah memilih wazan kata nama pelaku dan kata nama yang dilaku. Ini dalam wazan 5 tu kita boleh anggap dia ada pasangan, ya. Kata kerja dia ada telah berlaku dan sedang berlaku. Dan kata nama, selain daripada kata terbitan tu, dia ada orang yang melakukan. Orang, ya, macam penulis. Ni benda yang kena buat. Seperti buku, kertas dan sebagainya, ataupun artikel, maktub, yang kena buat, yang kena tulis. Jadi ini saja untuk latihan ni untuk memantapkan lagi dua konsep ni. Dalam bahasa Arab, dia ada orang yang melakukan, dia ada benda yang kena lakukan. Jadi macam mana kita nak pilih lah, sama ada dia yang melakukan ataupun sesuatu itu dia kena buat. Ini dalam ayat ni, kita lihat nombor 1. Ahmad ialah penulis artikel itu. Jadi penulis menunjukkan dia yang melakukan perbuatan itu. Jadi Ahmad, bahasa Arabnya Ahmad. Ahmad apa dia? Apa jawapan dia? Adakah dia katib ataupun maktub? Kita tahulah kalau katib wazannya fa'il. Fa'il ialah wazan pelaku. Kalau maktub wazannya ialah maf'ul. Maf'ul ialah benda yang kena buat. Jadi itu saja kita nak mantapkan ni, kerana 5 wazan ni penting. Kalau kita dapat memahami dengan mantap 5 ni, insya-Allah lain akan lebih mudah. Jadi itu yang saya tak boleh nak over stress, tak boleh nak menekankan lebih-lebih sangat, ya. Tapi memang ini penting. Dan ini kita akan buat nanti kumpulan kata kerja yang pertama, kedua, ketiga sampai ke 10.
Jadi kalau kita dah mantap yang pertama ni, kumpulan kata kerja pertama ni, yang lain insya-Allah dia sama je tu. Dia ada telah berlaku, dia ada yang sedang berlaku, dia ada pelaku, dia ada yang dilaku dan dia ada kata terbitan. Sampailah 10 kumpulan kata kerja ni. Dan bermaksud kalau kita kuasai betul-betul, kita dah kuasai 50 wazan. Nah, itu yang saya nak dalam latihan ni untuk memantapkan sebenar-benarnya. Supaya kita tak ada ragu-ragu dalam nak menyebut mana satu telah berlaku, kata kerja telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku atau kata terbitan. Jadi ini jelas. Ahmad katib. Baik. Nombor 2, kereta yang dicuri. Yang dicuri, berlaku perbuatan curi berlaku pada dia. Yang dicuri itu berada di padang. Jadi nak gunakan mana satu? Nak gunakan fa'il, sarik ataupun maf'ul, masruq. Okey. Jadi ayat ni ialah as-sayyarah, kereta yang dicuri. Jadi jelaslah bahawa kita kena gunakan yang B ni. Dan kenapa ada tamar buta? Dan kita telah sentuh ni dalam pelajaran ketiga bahawa ciri-ciri kata nama dalam bahasa Arab, dia ada lelaki, ada perempuan. Dia, kalau dia perempuan, dia ada tamar buta di akhirnya. Dan sifatnya pun kena ada tamar buta. Jadi sifat tu yang dicuri. Dia kena ada masruqah. Al-masruqah. Dia tak boleh kata al-masruq. Kerana kalau al-masruq dia menunjukkan kepada makna lelaki. Baik. Jadi kita sambung lagi. Nombor 3. Pembunuh itu sekarang berada di penjara. Jadi pembunuh menunjukkan orang yang melakukan satu perbuatan. Jadi kita tahulah ismu fa'il itu dia, iaitu pelaku bagi satu perbuatan, dan kalau ismu maf'ul yang kena bunuh. Jadi jelaslah kita pilih jawapan dia A. Al-qatil sekarang al-an berada di penjara, fi ataupun dalam as-sijn, penjara. Baik, kotak itu dibuat. Nampaklah berlaku perbuatan pada dia. Dibuat. Bila dia dibuat, dia bukanlah sani', tapi dia masnu'. Jadi itu dia wazan yang digunakan. 3 huruf dasarnya sama. Sod, nun, ain. Sod, nun, ain. Tapi bentukan dia atau wazan dia lain. Ini wazan dia fa'il, sani'. Ini maf'ul, masnu'. Jadi masnu' maknanya yang kena buat. Jadi kotak yang dibuat, kotak itu dibuat daripada besi. Jadi as-sunduq, inilah jawapannya. As-sunduq masnu' min hadid. Kotak itu dibuat dari besi. Dan latihan yang terakhir, nombor 5 ni. Pelajar itu dipuji. Jelaslah dipuji ni kita mesti gunakan wazan maf'ul. Jadi adakah ini wazan maf'ul? Tidak, ini wazan fa'il. Dan ini dia fa'il, dia madih. Ini mamduh, iaitu maf'ul. Jadi pilihan kita ialah B. Jadi at-talib, iaitu dipuji. Pelajar yang dipuji itu ialah kawan saya. At-talib al-mamduh sadiqi. Habis itu. Jadi ini semata-mata untuk memantapkan. Saya nak ulang sekali lagi. 5 ni perlu kita kuasai dengan mantap. Untuk menguasai wazan yang seterusnya nanti. Kerana dilepas tiap-tiap ni, tiap-tiap wazan tu ada pecahannya. Jadi biar kita mantap ni daripada awal ni, supaya insya-Allah bila kita bincangkan tentang pecahan-pecahan nanti, dia tidaklah begitu memeranjatkan. Baik. Latihan 3 pula. Ini selesai tu. Latihan 3 kita lihat apakah kehendaknya. Pilih wazan kata kerja telah berlaku, sedang berlaku dan kata terbitan. Ada 3 lah. A, B, C. Jadi mana satu yang paling sesuai. Mengikut ayat bahasa Melayu ni. Okay. Sekarang ni, ayatnya ialah membuka tingkap lebih baik pada waktu pagi. Jadi dah sebut tadi. Sebelum ni sudah sebut. Kalau kata kerja atau kalau perkataan itu menunjukkan kepada makna, seolah-olah dia makna kata kerja, tapi tak ada ditunjukkan telah, maksudnya perbuatan itu dah berlaku atau belum berlaku, ataupun tak menunjukkan perbuatan itu sedang berlaku, kita gunakan kata terbitan. Sekarang ni kata membuka tingkap. Dia tak kata seorang itu telah buka tingkap, ataupun seorang itu sedang buka tingkap. Dia kata membuka saja. Membuka tingkap lebih baik pada waktu pagi. Jadi kita mesti menggunakan wazan
kata terbitan ataupun masdar. Jadi kita tahu fatah. Fatah ialah telah buka. Maftuh yang dibuka. Jadi inilah dia pembukaan kata terbitan. Jadi pembukaan ini dari segi kalau nak tulis dalam bahasa Melayu, pembukaan tingkap lebih baik pada waktu pagi tak begitu sedap. Tapi bahasa Melayu kita ubahlah sikit supaya dia lebih sesuai, iaitu kita katalah membuka tingkap. Tapi sini, kenapa kita gunakan kata terbitan? Kerana tak disebut telah. Tak disebut siapa yang buat. Dan tidak juga disebut sedang buat. Jadi itu pasal kita kena gunakan kata terbitan. Baik. Seterusnya. Menulis karangan samalah ya. Dia tak ada kata telah menulis, dia tak kata sedang menulis, dia kata menulis karangan saja lebih baik daripada membaca. Jadi apakah yang kita wazan yang manakah yang perlu kita pilih? Iaitu wazan kata terbitan. Bukannya katab ialah kata nama, kata kerja telah berlaku. Yaktub kata kerja sedang berlaku. Jadi yang tinggalnya si lah, tak ada lain lah. Iaitu kata terbitan bagi tulis ataupun penulisan ialah kitabah. Kitabah. Dia jawapan bahasa Arab. Kitabah al-insya afdal, lebih baik min al-qira'ah. Baik, kita buat lagi. Nombor 3. Semalam Ali belajar bahasa Arab. Dah nampak dah. Telah berlaku benda ni. Ali pula ada orang yang buatnya. Jadi perbuatan ni telah berlaku. Jadi apabila kita tahu dia adalah nampak zahir memang perbuatan dan ditunjukkan bila dia berlaku ni semalam dan sebagainya ataupun Ali yang buatnya. Jadi kita pilihlah kata kerja telah berlaku. Jadi kita tak boleh kata yadrus ialah sekarang ataupun akan datang. Dars ialah pembelajaran. Dia tak boleh gunakan kata terbitan. Kita mestilah gunakan yang ini iaitu telah belajar. Di semalam Ali telah belajar bahasa Arab. Ams daras Ali al-lughah al-arabiyyah. Seterusnya, Fuad akan balik ke kampung esok. Dia ada akan di sini. Tahulah bahawa kita mesti memilih kata kerja sedang berlaku. Jadi jawapan ni di bawah ni. A, raja', B, yarja' dan C, rujuk. Jadi yang mana kita perlu pilih iaitu yarja' kerana akan balik. Jadi Fuad akan balik ke kampung esok. Fuad yarja' ila al-qaryah ghadan. Jadi itulah dia itu saja latihan untuk pelajaran 4. Jadi kalau kita rujuk semula dalam buku, kita buat sendiri. Biarlah wazan 5 ni sebagai pengenalan wazan 5. Biarlah dia mantap susunannya dan maknanya. Itu telah berlaku, sedang berlaku, pelaku, yang dilaku dan kata terbitan. Apabila kita jumpa mana-mana perkataan dalam teks atau dalam Al-Quran, dalam hafalan kita, doa, kita sebut satu kata kerja, kita mesti boleh menyebut 5 ni serentak. Macam sifir lah, kalau sifir 2 tu, kalau sebut sifir 2, kita boleh 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, sampailah habis. Tak ada kita tahu atau kita hafal sebahagian saja. Kalau sifir 4, begitu juga. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12 dan sebagainya. Jadi kalau kita jumpa satu perkataan dalam bahasa Arab, sepatutnya 5 ni dalam kepala terus. Itulah kita punya target ataupun objektif kita yang mana kita perlu ke arah itu. Jadi kalau kita tidak mampu lagi, kita kena usaha ke arah itu. Supaya bila kita baca teks yang tidak berbaris nanti, kita boleh meletakkan barisnya dengan betul. Baik. Jadi kalau tak ada masalah, kita akan ke pelajaran ke-5. Jadi sebelum tu kalau siapa nak bertanya ke silalah. Ada nak tanya? Ataupun kita boleh tangguh ke sesi yang kedua nanti. Ataupun nak tanya sekarang pun tak apa. Kita tidaklah nak cepat. Kita tak ada masa yang kita peruntukkan. InsyaAllah benda ni yang penting kita faham dan kita boleh kita boleh berdikari nanti. Jadi kalau kita terlepas pelajaran yang sebelum ni, mungkin kita boleh rujuk balik pada YouTube yang membincangkan suatu perkara tu. Jadi buat masa ni lah, kalau ada nak bertanya, saya kasih peluang sikit. Kalau rasa ni tak ada, kita sambung ke pelajaran ke-5. Dan benda ni berulang-ulang. Tak sini saya tinggalkan wazan 5 ni.
supaya kita mentelaah sendiri, kita berulang balik nanti. Dia rasanya tak ada kan, kita teruslah ke pelajaran kelima ni, sementara masa ada lagi ni, untuk kita sentuh juga apa yang sempat kita sentuh. Baik, kita ada lebih kurang berapa ya? 4 minit saja. Kita sentuhlah sedikit. Pelajaran 5 ini, ia nak bincangkan pecahan bagi kata kerja telah berlaku, sedang berlaku, dan di bawahnya nanti akan ada kata kerja suruhan dan larangan. Ini akan terpecah daripada wazan 5 tetapi telah berlaku dan sedang berlaku. Jadi ini yang maksud saya, kita yang tahu fa'al, yaf'al, fa'il, maf'ul, fi'il, tapi sekarang kita nak tumpu pada fa'al, yaf'al. Ya, ada benda lain lagi. Dia bukannya fa'al saja, ada perbahasan lain. Itu yang wazan tu akan jadi banyak. Objektifnya inilah. Ini nombor 1, tahu ganti nama dalam bahasa Arab daripada aspek pihak penutur, jantina penutur dan bilangan. Jadi ini semua objektif-objektif yang nak dibincangkan dalam pelajaran 5 ni. Jadi kita kena tahu, maksudnya kalau dia lelaki macam mana nak sebut, dia perempuan macam mana, kalau kamu lelaki macam mana, kamu perempuan macam mana dan sebagainya lah. Dan bilangannya, kalau mereka lelaki macam mana, mereka perempuan macam mana dan seterusnya. Itu kita akan bincang dalam pelajaran ini. Kemudian nombor 2, apakah objektifnya supaya kita dapat gambaran awal apa yang kita nak belajar ni. Nombor 2, tahu perbahasan bahawa tentang baris huruf kedua wazan atau bahagian ain wazan kata kerja telah berlaku. Maksudnya apa? Kalau fa'al, saya mungkin saya tulis dulu, kita akan ulang juga benda ni. Tulisannya begini dia, tapi nak sebut macam mana? Kita boleh sebut fa'al ataupun fa'il ataupun fa'ul. Itu dia yang nak cakap. Akan dibincangkan nanti. Itu nombor 2 objektif dia. Kemudian nombor 3, tahu perbahasan bahawa baris bagi huruf kedua wazan atau bahagian ain wazan kata kerja sedang berlaku. Samalah. Kalau kita tanpa baris, begini, nak sebut macam mana ni? Yaf, ni automatik lah. Yaf, kemudian ain ni nak sebut macam mana? Kadang-kadang dia yaf'al, kadang-kadang dia yaf'il, kadang-kadang yaf'ul. Sebagaimana inilah. Kadang-kadang dia fa'al, kadang-kadang fa'il, kadang-kadang fa'ul. Itu pecahan dia. Ya. Ini kita nak bincangkan dalam pelajaran kelima ini. Baik, objektif keempat. Tahu pecahan perkataan daripada wazan kata kerja telah berlaku untuk menunjuk kepada pihak pelaku, jantina pelaku dan bilangan pelaku. Jadi di sini sebagai contohlah. Kalau fa'al tu sebenarnya maknanya dia seorang lelaki telah buat. Ini kita akan bincang dengan detail. Fa'al, dia seorang lelaki telah buat. Kalau saya telah buat, kita tak kata fa'al, kita kata fa'al tu. Ini sebagai pengenalan awal. Kalau kamu telah buat, kita tak kata fa'al, kita tak kata fa'al tu, kita kata fa'al ta. Untuk lelaki. Kalau kamu perempuan telah buat, kita kata fa'al ti. Dan adalah pecahan-pecahan ini nanti menunjukkan ramai, menunjukkan seorang dan sebagainya. Jadi ini yang akan dibincangkan dalam objektif yang keempat. Kemudian objektif kelima kita akan bincangkan insya-Allah. Tahu pecahan kata perkataan daripada wazan kata kerja sedang berlaku untuk menunjukkan kepada pihak pelaku, jantina pelaku dan bilangan pelaku. Samalah dengan tadi. Kalau yang tadi tu fa'al, dia yaf'al pula. Yaf'al. Ini untuk dia tu, ya tu menunjukkan dia lelaki. Kalau perempuan, taf'al. Kalau saya, af'al. Kalau kami, naf'al. Kalau kamu, taf'al. Jadi inilah kita nak bincangkan dalam pelajaran ni. Itu pasal daripada awal tadi saya sebut, kita perlu kuasai wazan 5 tu apa dia. Kerana dalam wazan 5 yang pertama, kedua tu telah berlaku dan sedang berlaku, ada pecahan dia nanti. Pecahan ni lah yang kita perlu kuasai lah. Supaya kita boleh sebut dengan betul. Jangan sebut fa'al aja. Ali fa'al, Aminah fa'al, anta fa'al, ana fa'al, tak boleh. Kalau Ali fa'al, kalau Aminah fa'alat, kalau anta fa'alta, kalau saya fa'altu, kalau kamu lelaki fa'alta, kalau kamu perempuan fa'alti. Ini yang kita kena kuasai ni. Yang kita kena tahu dulu, barulah kita perlu hafal sikit dan melaksanakannya. Ada latihan amali untuk wazan-wazan ni. Dan yang terakhir, kita tahu membentuk kata kerja suruhan dan larangan daripada kata kerja sedang ataupun akan berlaku untuk lelaki dan perempuan. Jadi nak menyuruh
kata suruhan ni, kata larangan ni, dia sebenarnya daripada kata kerja sedang berlaku. Itu pasal tidak dimasukkan dalam 5 ni lah. Kerana dia di bawah kata kerja sedang berlaku. Itu ialah objektif yang ke-6. Jadi ini nak kasih gambaran apa yang kita nak bincangkan dalam pelajaran ke-5 ini. Jadi nampak gaya macam banyak sikit lah ya. Tapi tak apa, kita buat perlahan supaya tiap-tiap bahagian tu kata kerja sedang berlaku, kita boleh membentuknya dalam apa ni, kita boleh bentuknya dalam menunjukkan pada makna-makna yang selain daripada yang asalnya itu. Untuk lelaki, perempuan, pihak dia dan sebagainya. Baik, ini ialah pengenalan tentang objektif apa yang kita nak belajar. Dan kalau kita sempat, kita masuklah pada objektif